sebanyak 11 buah kenderaan didapati menggolongsor dan bomba mendapati terdapatnya mendapan berhampiran longkang besar. Aduh, nggak main-main, geng. Ini ada 11 kereta, geng. Wah. Misal kalau kita parking ya kan, tiba-tiba kereta kita macam nih, waduh, ya nasib baik tidak ada nyawa yang melayang, geng ya. Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di video malam Jumat. Biasanya selalu membahas sesuatu hal-hal yang misteri dan juga seram, geng ya. Tapi kali ini lain karena ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk merequest video dari Top 5 Malaysia. Ini bukan sesuatu hal yang sifatnya mistis atau horor ya, tapi cukup menyeramkan juga ya kan. Tajuknya adalah 5 kejadian skin hole atau tanah mendap paling menakutkan di Malaysia. Waduh, gambar thumbnailnya ini juga cukup seram juga, geng ya. Ya, karena memang beberapa informasi dari kawan-kawan, geng ya, memang kalau dari nama Kuala Lumpur mungkin dahulu adalah Bandar Kuala Lumpur ya, itu adalah tanah lumpur yang dalam ya. Karena mungkin dari itulah diberi nama Kuala Lumpur, geng ya. Jadi kalau memang dahulu tanah berlumpur ya, tak heranlah kalau tanah yang tidak mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Apalagi memandangkan pembangunan yang ada di Kuala Lumpur ini semakin pesat. Mungkin itu salah satunya kenapa terjadi skin hole atau tanah mendap. Tapi untuk 5 kejadian atau lokasi ya, tanah mengendap atau tanah endap ya, tanah mendap atau skin hole yang paling menakutkan di Malaysia ini, aku belum tahu di mana saja kejadiannya dan bila, geng ya. Oke, kita akan melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi Re, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Ini suara agak sengau karena flu, jadi sekalian mohon doanya juga agar saya diberikan kesembuhan, geng ya. Oke, kita akan lihat, geng, seperti apa videonya ya. Sinkhole tanah mendap atau tanah jelus ini merupakan kejadian semula jadi, namun ia juga boleh terjadi disebabkan kegiatan manusia seperti pembinaan atau aktiviti menarik air dari aquifers. Dan di kawasan dengan pembangunan besar, kejadian sinkhole boleh berlaku akibat saluran air yang pecah. Di Malaysia sudah viral beberapa kejadian sinkhole ini dan telah menjadi kebimbangan masyarakat. Namun sebenarnya terdapat banyak lagi kejadian sinkhole pernah berlaku dahulu, namun tidak dipandang serius walaupun ia berkemungkinan boleh menggugat banyak nyawa. Di sini disenaraikan 5 kejadian sinkhole atau tanah mendap paling menakutkan di Malaysia. Oke. Nombor 5. Oke, 5. Myvi terjerumus dalam lubang lebuh raya. Serius? Myvi? Sebuah kereta yang dipandu seorang wanita terperosok ke dalam lubang yang terjadi akibat tanah mendap di Jalan Maharaja Lela Mahala Kejala Lok Yu pada malam Ahad 24 November. Menurut petikan artikel Sinar Harian pada tanggal 25 November 2019, sebuah kereta dipercayai telah terjerumus ke dalam sebuah lubang di Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Maharaja Lela ke Jalan Lok Yu, disebabkan oleh mendapan tanah berlaku. Difahamkan kenderaan jenis Pro 2 Myvi tersebut dipandu oleh seorang wanita berusia 42 tahun dan ia telah terjerumus kira-kira jam 11.35 malam. Difahamkan lagi kejadian mendapan berlaku kerana paip air bawah tanah milik kumpulan air Selangor, iaitu syarikat bekalan air Selangor Sendirian Berhad telah pecah, menurut Pengarah Jabatan Perancangan Korporat Khairul Azmi Ahmad. Zulkifli berkata operasi membaik pulih laluan terbabit sudah dilakukan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada pagi Isnin 25 November. Menurutnya lagi, kerjasama antara DBKL dan agensi polis diraja Malaysia, akhirnya kereta tersebut berjaya dikeluarkan daripada tanah jelus seluas 3 meter persegi itu. Ya Allah. Kontraktor Syabas telah membaik pulih paip yang bocor serta menurap semula permukaan jalan berlubang seperti sedia kala. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Zulkifli Yahya, tiada kecederaan yang berlaku terhadap mangsa mendapan tanah jelus. Alhamdulillahnya nggak ada yang cedera, geng ya. Waduh, dan ini terjadinya di tahun 2019 dikarenakan adanya tanah endapan ya dari air. Nah, pipe air ya, pipe air
ya, dan kejadiannya ini 11.35 malam. Berarti dia mungkin seorang-seorang ya, akad tersebut ya, seorang-seorang mungkin habis pulang dari office atau mungkin dari member dia ya kan. Tahu-tahu ketika jam 11.35 malam mungkin menuju ke rumahnya ya, dia terkena sinkhole, geng. Waduh, alhamdulillahnya geng ya, tidak ada mangsa, tidak ada nyawa yang melayang, geng ya. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Jalan raya terputus di Johor. Weh, terputus. Terusnya kejadian tanah mendap di Jalan Forest City, Lebuh Tanjung Pelepas di Iskandar Puteri yang tular di media sosial tidak membabitkan kepalangan jiwa. Menurut petikan artikel berita harian, terdapat kejadian mendapan tanah sepanjang 25 meter yang berlaku di jalan utama Forest City Pelabuhan ke Tanjung Pelepas berdekatan Iskandar Puteri, Johor Bahru pada tanggal 23 Julai 2023. Difahamkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku akibat jalan raya terputus itu. Pihak pengurusan Forest City telah mengambil langkah untuk membina satu jalan alternatif sepanjang 1 km. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri berkata pembinaan jalan itu siap sepenuhnya pada tanggal 26 Julai 2022. Menurut Muhammad Fazli, ketika ini jalan keluar dari Forest City ditutup sepenuhnya, manakala jalan masuk pula dijadikan laluan keluar dan masuk untuk kenderaan ringan dengan kawalan ketat polis trafik. Pihak JKR sedang memantau pergerakan tanah di kawasan berkenaan dan kajian segera sedang dibuat sebelum apa-apa tindakan selanjutnya dilakukan. Menerusi hasil perbincangan pihak pemaju, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan Jabatan Kerja Raya mengkehendaki jalan keluar ke Forest City ditutup. Menurutnya lagi, jalan masuk dijadikan laluan keluar dan masuk bagi kenderaan ringan, dua hala dengan kawalan ketat polis trafik, manakala kenderaan berat dilarang melaluinya. Walau bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan yang membabitkan orang ramai berikutan kejadian tanah mendap yang berlaku kira-kira jam 2 petang di jalan utama sepanjang 25 meter itu. Iya. Tapi agak risau juga, geng, yang semisal kalau kita malam hari ya, tiba-tiba ada sinkhole seperti itu, ya risau juga, geng ya, tiba-tiba muncul di depan kita yang terkena. Aduh, bahaya juga, geng ya, agak risau lah ya. Oke. Jadi sinkhole itu kalau tak silap terjadi disebabkan air yang mengikis atau menghakis bawah tanah kan, ya kan. So doa saya semoga pihak yang terlibat ya senantiasa memantau keadaan di tanah Kuala Lumpur, geng ya. Itulah. Oke, kita lanjut lagi, geng. Agak risau juga nih kalau seperti itu, geng. Jadi buat teman-teman mungkin hati-hati lah, geng ya. Nomor 3. Oke. 11 kereta menjadi mangsa. What? 11 kereta menjadi mangsa? Ini serius? Bila dan di mana? Susulan tanah mendap di Taman Lestari Perdana Serdang. Kerja-kerja mengalihkan 8 lagi kenderaan dari 11 yang menggelongsor sedang giat dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang dibantu beberapa agensi lain. Menerusi petikan artikel berita harian, terdapat satu kejadian tanah mendap berlaku di Jalan LP1A/2 Taman Lestari Perdana sehingga mengakibatkan 11 buah kenderaan mengalami kerosakan. Difahamkan mendapan tanah itu dikesan kira-kira jam 6 petang pada tanggal 21 November 2017 dan seramai 8 anggota pasukan dari Balai Bomba Serdang dihantar ke lokasi kejadian. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harul, sebaik saja kira-kira jam 6.20 petang, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan tersebut. Waduh. Sebagaimana yang anda saksikan di belakang saya ini, terdapat beberapa buah kenderaan yang terperangkap di antara tebing dan juga longkang monsun. Pasukan penyelamat masih lagi bertungkus lumus merangka pelan mengeluarkan semua kenderaan terlibat menjelang petang ini. Antara pasukan terlibat terdiri daripada anggota bomba dan penyelamat Balai Serdang seramai 6 anggota dan 2 anggota Emergency Medical Response Team. Setibanya di sana, menurutnya sebanyak 11 buah kenderaan didapati menggelongsor dan bomba mendapati terdapatnya mendapan berhampiran longkang besar. Aduh, gak main-main, geng. Ini ada 11 kereta, geng. Wah. Misal kalau kita parking ya kan, tiba-tiba kereta kita macam nih, waduh, ya nasib baik
tidak ada nyawa yang melayang, geng ya. Oke lah, next kita lanjut lagi, geng. Nomor 2. Oke, 2. Mendapan sekitar Kuala Lumpur. Weh. Pada 23 Ogos 2024, seorang pelancong wanita India berusia 48 tahun Oh, ini yang viral terjerumus ke ini. dalam lubang berhampiran Masjid India sedalam 8 Ya. meter. Sehingga kini mayat mangsa tidak ditemui oleh kerana aktiviti mencari dan menyelamat yang sangat berisiko akibat arus air yang sangat deras di bawahnya. Terdapat video animasi kejadian ini oleh Nashmat yang mendapat lebih 24 juta tontonan telah menunjukkan bagaimana kejadian ini berlaku. Oke. Oh, ini. Oke. Ini awalnya ya. Akhirnya dia jatuh. Nah. Nah, sampai terseret ke sini, geng. Wah. Tuh. Selain itu, terdapat lagi satu kejadian tanah mendap sekitar 50 meter dari lokasi pertama tanah mendap di Masjid India. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, kira-kira berdekatan dengan pondok polis Jalan Masjid India. Mendapat itu muncul awal pagi tadi, sekitar jam 2.30 pagi, dan terletak kira-kira 50 meter daripada lokasi insiden minggu lepas. Seterusnya, terdapat lagi kejadian mendapan tanah di Kuala Lumpur, antaranya di Taman Pusat Kepong Kepintasan Segambut. Oke. Jalan mendap di Taman Pusat Kepong Kepintasan Segambut. Waduh. Kemudian yang lebih teruk daripada itu adalah kejadian tanah mendap di Pantai Dalam Kuala Lumpur yang berlaku pada 25 Ogos 2024, tidak lama selepas kejadian di Masjid India tersebut. Semakin ramai penduduk di Kuala Lumpur risau akan perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa asbab berlakunya perkara ini adalah disebabkan bandar Kuala Lumpur yang sangat tua, dan ada juga yang mengatakan bahawa ini adalah tanda-tanda Allah murka akan banyaknya maksiat dan dosa yang dilakukan di bandar ini. Apakah pendapat anda? Ya, kalau pendapat saya sih, ya itu memang ada betulnya juga, geng ya. Karena dunia dah tua, geng. Kita semua juga dah semakin tua, ya. Memang harus kena balik dan bertaubat ke hadrat ilahi, geng ya. Astagfirullahaladzim. Oke, 1. Nomor 1. Kenderaan awam ditelan bumi. Weh, 5 kendaraan awam ditelan bumi, serius? 5 kenderaan rosak akibat kejadian tanah mendap yang dilaporkan berlaku di Lestari Perdana Seri Kembangan, Selangor. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Menurut petikan artikel ini kan yang tadi. Malaysia, kejadian tanah mendap di Jalan LP1A/2 Lestari Perdana Seri Kembangan berlaku pada tahun 2022 sehingga mengakibatkan 5 buah kenderaan awam rosak. Namun bernasib baik tiada kemalangan jiwa berlaku. Difahamkan, ia merupakan kejadian kali kedua berlaku selepas tahun 2017 di lokasi yang sama. Menurut Pegawai Daerah Petaling, Datuk Johari Anwar, menurutnya lagi pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk mengenal pasti punca sebenar kejadian itu berlaku, termasuk laporan lengkap akan disertakan. Ya Menurut Allah. Ketua Polis Daerah Serdang, A.N. Balagan, kejadian tanah mendap pertama kali berlaku adalah dalam skala kecil berbanding kejadian kedua agak teruk sehingga terdapat pergerakan tanah berlaku. Video ketika detik kejadian tanah ini, berkenaan mendap sempat dirakam orang awam dan tular di media sosial. Susulan kejadian itu, kawasan terbabit ditutup kepada orang awam sebelum pihak bomba menyerahkannya kepada Majlis Pembandaran Subang Jaya untuk tindakan lanjut. Sehubungan dengan itu, kerja-kerja pemulihan jalan dijangka akan mengambil masa sekitar seminggu untuk disiapkan. Oleh hal yang demikian, pemilik premis telah dimaklumkan untuk menghentikan sebarang operasi bagi mengambil langkah berjaga-jaga sehingga siap dibaik pulih. Itu sahaja video pada hari ini. Ya, agak risau juga, geng ya. Nah, alhamdulillah ketika saya di Malaysia semuanya itu baik-baik saja, alhamdulillah, geng ya.
Tapi yang kasihan itu pengunjung orang India ya, yang sampai sekarang masih belum ditemui, geng ya, jasadnya itu di mana. Itu aku kasihan juga lah, geng ya. Oke, so jadi pada pendapat dari saya sendiri lah, geng ya. So mungkin kalau saya silap dengan pendapat saya mohon maaf lah ya. Ini hanya sekedar pendapat dari Wak Lonjong, geng ya. Mendapan tanah atau tanah mendap ya, ada beberapa kemungkinan kalau dari sudut pandang ilmiah atau sudut pandang dari kacamata kita sebagai orang Islam, geng ya. Boleh disebabkan itu semua karena teguran dari Allah juga lah, geng ya. Jadi teguran Allah kepada kita agar kita lebih berjaga-jaga, mungkin, geng ya, mungkin Allah ingin menegur kita ya agar lebih berhati-hati jika berlakunya mendapan tanah ini, geng ya. Dan kalau dilihat dari sudut mata sains ya dikarenakan mendapan tanah atau tanah mendap sinkhole ya, dikarenakan karena air dan juga faktor usia dari bandar tersebut, geng ya. Apalagi memandangkan pembangunan yang ada di Malaysia, terutama di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor itu semakin pesat. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa bisa muncul tanah mendap, geng ya. So kalau menurut kawan-kawan bagaimana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar, geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita malam hari ini ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf, geng, apabila kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram dan di sini. Dan akhirnya saya walang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, re. Thank you.